media. I will just quickly start off before the CM comes his next press conference on the issue of the trespass into the Penang State Assembly last year. Saya akan ada satu sidang media terlebih dahulu berkenaan isu pencerobohan masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada tahun dahulu. Seperti mana sedia maklum, apa yang telah berlaku ialah satu kejadian yang begitu menghinakan Dewan Undangan Negeri, dan seakibat daripada kejadian yang hitam tersebut, betul putih hitam terhadap Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, 16 orang telah pun dituduh di mahkamah. Seperti mana semua sedia maklum, mereka dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 474 Kanun Keseksaan. They were charged under Section 474 of the they were charged under for trespass under 374. I will get you the section in a short while, but they were charged for trespass under the Penal Code. Mereka dituduh untuk trespass di bawah Kanun Keseksaan. Tetapi apa yang berlaku pada tarikh kes ini didengar di mahkamah, ada satu plea bargain yang telah berlaku, dan seakibat itu pertuduhan terhadap mereka telah dipindah. Dan apabila ia dipindah, apa yang telah berlaku ialah ke-16 orang tertuduh tersebut telah mengaku salah kepada pertuduhan. Dan seakibat pengakuan salah tersebut, Mahkamah Magistrate Georgetown telah mengenakan hukuman terhadap kesemua 16 tersebut, yang adalah antara hukuman denda RM1,000 hingga RM1,500 setiap orang. Nah, kerajaan negeri memang tidak puas hati dengan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut, memandangkan keseriusan pertuduhan terhadap mereka, iaitu menceroboh masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. The state government obviously is unhappy and dissatisfied with the sentence meted out, and therefore the Chief Minister has in fact requested that the Attorney General's Office, iaitu pejabat Peguam Negara, memfailkan rayuan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh mahkamah tersebut, kerana hukuman tersebut adalah tidak setimpal dengan kesalahan serius yang telah dilakukan. Apa yang kita dimaklumkan melalui pejabat Peguam Negara ialah satu rayuan sememangnya telah difailkan terhadap hukuman tersebut ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Dan baru-baru ini saya cuma ingin memaklumkan kepada sidang media ini bahawa Ketua Menteri telah menulis satu surat kepada Peguam Negara di mana memohon penjelasan mengapa pertuduhan telah dipindah kepada satu pertuduhan alternatif, iaitu yang lebih rendah keseriusannya, dan mengapa ada plea bargaining yang menyusul kepada pengakuan salah kepada kesalahan yang dipindah tersebut, pertuduhan yang dipindah tersebut oleh kesemua tertuduh. Dan baru-baru ini melalui surat bertarikh 12 Mei by way of letter dated 12 of May, the Chief Minister, Ketua Menteri, telah menulis kepada Yang Bahagia Tan Sri Abdul Ghani Patel, iaitu Peguam Negara Malaysia, dan memohonlah satu penjelasan seperti mana saya nyatakan tadi, dan memohon supaya rayuan yang dimasukkan terhadap hukuman tersebut ke Mahkamah Tinggi itu
disusuli dengan tegas. He has requested the Attorney General to vigorously pursue the appeal against the sentence meted out by the Georgetown Magistrate Court, because we are of the opinion that it is not adequate. And juga Ketua Menteri telah memohon bahawasanya apabila rayuan tersebut didengar, satu kenyataan impact statement daripada pengadu dalam kesalahan ini, an impact statement from the complainant in this offence. In particular, in this offence, it would be Puan Maheswari Malayanti, iaitu Setiausaha Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, diambil dan dikemukakan di rayuan di Mahkamah Tinggi kelak. Dan juga bukan sahaja Puan Maheswari, tetapi juga Speaker Dewan Undangan Negeri, iaitu Datuk Lau Chu Kiam. Beliau Ketua Menteri, Yang Berhormat Ketua Menteri memohon supaya pihak peguam negara mendapat dan mengemukakan kenyataan impact statement di bawah undang-undang yang dirujuk sebagai impact statement, yang mana di bawah Seksyen 173 Kanun Acara Jenayah ada dinyatakan apabila sesuatu kes itu setelah diselesaikan perbicaraannya dan ada satu sabitan, sebelum hukuman dikenakan, satu impact statement daripada pengadu mesti dikemukakan. That means before the sentence is meted out, after a full trial and the conviction is recorded, an impact statement from the complainant must be tendered to court for the court's consideration. Just like in a rape case, what will happen is when I find the accused guilty, when the court finds the accused guilty in a rape case, before the judge proceeds to deliver his sentence, he will request for an impact statement from the victim, and then only he will consider that impact statement, and then only will he mete out the sentence. Of course, dalam kes ini ada perbezaan, iaitu dalam kes ini tiada perbicaraan penuh. Jadi dalam kes ini mereka merujuk kepada Seksyen 172 Kanun Acara Jenayah yang merujuk kepada kes-kes di mana tiada perbicaraan tetapi terus pada pengakuan salah. Dan kalau kita lihat pada Seksyen 172 Kanun Acara Jenayah, ia adalah silent. It is silent berkenaan sama ada perlu atau tidak untuk satu kenyataan impact dikemukakan sebelum hukuman dijatuhkan. It is silent as to whether there is a need for an impact statement to be tendered to court before sentence is passed. Tetapi kita beranggapan bahawa tafsiran yang betul memandangkan ia tidak menyatakan secara khusus tetapi silent, ialah memandangkan Seksyen 173 memperuntukkan bahawa ini boleh dibuat setelah perbicaraan penuh, maka tiada halangan agar kenyataan impact juga dikemukakan di dalam kes-kes pengakuan salah, kerana ia akan membantu sesuatu hakim itu di dalam pertimbangannya akan apakah hukuman yang memadai dan betul yang perlu dijatuhkan. Itu rasional dan justifikasi impact statement, for enable the court to see the seriousness of the offence. How did Puan Maheswari feel when the 16 people barged into the State Assembly? How she feared for her life and her safety. How the Speaker feels his dignity was trampled upon when those people stepped onto his chair and stepped onto his table. This is the Penang State Assembly. Apart from us being dissatisfied with the 1,001 to 1,500 meager slap on the wrist
fine, I think the court must be apprised of how the victim, and in this case the complainant, and of course the speaker, would have felt. Ini tidak berlaku sebelum hukuman dijatuhkan di mahkamah Magistrate Georgetown tadi. Jadi inilah apa yang saya hendak nyatakan. Perlu untuk selain daripada kita susuli dengan tegas rayuan tersebut untuk membolehkan Hakim Mahkamah Tinggi menangani dengan keseluruhan apakah impak kesalahan tersebut terhadap pengadu dan juga Dewan Undangan Negeri secara am, maka kenyataan impak juga perlu diambil dan dikemukakan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi. Okey, itu saya ucapkan terima kasih sekian. Any questions?